Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat juga Ustaz menyiapkan klip video Tazkirah Ramadan siri 2 khusus untuk anak murid-murid Ustaz Sekolah Kebangsaan Stella Maris, Kanga Perlis, ya. Jadi insya-Allah topik kita pada kali ini adalah rukun puasa dan amalan sunat. Walaupun mungkin untuk siri kali ini Ustaz akan hanya tumpu untuk rukun puasa sahaja, ya, dan amalan sunat Ustaz akan cuba buat untuk siri yang berikutnya, insya-Allah, ya. Okey, baik. Jadi Ustaz mulakan pagi ni, ya. Mungkin Ustaz menggunakan silap mata ni bukan apa, ya, sebab nak bagi bila kamu tengok, kamu akan tengok secara berulang kali. Secara langsung akan memberi sedikit kefahaman kepada kamu, ya, apabila didengar secara berulang-ulang tazkirah tersebut, ya. Baik. Okey, pagi ni Ustaz akan gunakan ada 3 kertas. Okey, 3 kertas ni Ustaz tulis puasa, kan, ya. Ini mewakili golongan-golongan yang berpuasa yang Ustaz duk perhati anak-anak murid Ustaz, ya. Ini yang Ustaz perhati sendirilah, ya. Di sudut pembahagian ulama ada golongan-golongan puasa, tapi Ustaz nak bincangkan yang ini saja, ya. Okey, yang Ustaz duk nampak pengalaman Ustaz tengok anak murid berpuasa. Okey, yang pertama, ada anak murid Ustaz yang berpuasa. Dia puasa macam mana? Dia puasa, dia bangun, dia berniat berpuasa dan dia makan sahur, tapi subuh tak solat, ya. Kemudian dia main, zuhur tak solat, asar tak solat, tolong ibu pun tidak. Ini golongan pertama. Sampai waktu berbuka, dia berbuka. Dia puasa juga, ya, tapi tak solat. Okey. Ini golongan yang pertama. Okey, golongan yang kedua, dia berpuasa, kemudian tidur. Dia solat subuh, kemudian dia tidur, dia bangun solat zuhur. Kemudian dia tidur, dia bangun solat asar. Dia tidur pula, dia bangun, dia nak berbuka puasa. Jadi ini golongan yang nombor 2 anak murid Ustaz ni. Yang maksud dia berpuasa tapi dia tidak meninggalkan solat. Ya. Kemudian ini anak murid. Ini golongan yang ketiga. Anak murid Ustaz ni ada yang Ustaz perhati yang sangat hebat. Macam mana golongan ketiga ni? Dia berpuasa, dia jaga solatnya, masa lapang yang ada, dia baca Quran, dia berzikir, bantu ibunya di dapur, ya. Bantu ayahnya, ya, bantu mengasuh adiknya, ya, bantu adiknya belajar. Ini adalah golongan yang ketiga, ya, ada di kalangan anak murid Ustaz, ya. Jadi agak-agak kamu puasa tahun ni nak jadi golongan yang mana? 1, 2 atau 3? Ya? Sudah pastilah Ustaz harap kamu akan menjadi golongan yang ketiga, ya. Kerana golongan ketiga ni sangat-sangat cemerlang dalam puasanya, ya. Okey, tengok. Apa Ustaz boleh buat ni? Yang golongan yang ketiga ni kita tengok, ya. Apa dia boleh jadi? Apa yang dia dapat? Okey. 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 Ini adalah golongan yang ketiga, ya. Golongan ketiga ni dia akan mendapat manfaat yang sangat banyak. Dapat RM2, ya. Okey. Terima kasih, ya. Jadi silap mata lah, ya. Ustaz nak bagi tahu bahawa golongan, kalau boleh kita nak berpuasa ni jadi golongan yang ketiga. Golongan yang berpuasa, jaga amal ibadah yang lain, di samping itu menjalankan amalan-amalan sunat yang lain. Jadi kalau nak dengar, kalau nak tahu macam mana nak jadi golongan yang ketiga ni, dengar kuliah Ustaz, siri Ustaz Tazkirah Ustaz yang terkini ni, ya. Okey, baik. Adik-adik yang dirahmati Allah, anak murid Ustaz sekalian. Okey, Ustaz mulakan dengan kita mengenal rukun-rukun puasa. Berapakah rukun puasa? Ya? Okey, rukun puasa ni ada 2. Yang pertama, niat. Yang kedua, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Sama macam makna puasa. Ya, sama. Ya? Ada 2. Niat, kemudian yang kedua menahan diri daripada
melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Bermaksudnya pada hari siang, ya. Tak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi yang pertama, niat. Rukun pertama yang niat. Dah tahu niat, ya? Ikut ustaz. Banyak dalam YouTube dan sebagainya yang menceritakan tentang yang bernasyid dan sebagainya, lafaz niat puasa. Ya? Ustaz sebut sekali, ya. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Ya Allah ustaz, susahnya. Macam mana nak baca ni? Jangan bimbang. Itu lafaz niat. Ya? Yang penting niat. Niat ada di mana? Di hati. Macam mana niatnya? Ya, maksud daripada lafaz niat puasa tadi itu, kita terjemahkan dia. Itu kita bacakan dalam hati kita. Bukan baca di luar, ya. Bukan baca di mulut ni, tapi di hati. Ustaz nak ajar. Tengok, ya. Sahaja aku berpuasa, kalau boleh ikut pelan-pelan, ya. Sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Tengok, ya. Sekali lagi. Nawaitu pula. Sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz, itu niat, ya? Niat puasa bulan Ramadan. Kita sebut bulan Ramadan kena ada, sahaja aku berpuasa kena ada, bulan Ramadan kena ada kerana Allah Ta'ala. Jadi sempurna niat kita. Di mana? Di hati. Jangan duk baca kuat-kuat begitu. Bila nak kena niat ni? Iaitu selepas waktu maghrib, ya, hingga waktu subuh, sebelum waktu subuh. Di antara tu boleh niat. Ya? Jangan lupa. Ya? Hari-hari kita kena niat. Tapi kalau kita lupa, maka tidak sah puasa kita sebab dia menjadi salah satu rukun puasa. Ya? Baik, tapi ada nama ustaz tahun-tahun sebelum ni lah. Ya? Dia kata, ustaz saya terlupa niatlah, tapi saya bangkit sahur. Sebenarnya para ulama kata kalau orang tu bangun sahur, dia bangun sahur untuk apa? Mestilah dia bangun sahur ni untuk berpuasa. Bukan dia bangun sahur untuk sarapan pagi, kan? Dia bangun makan sahur tu bertujuan dia nak puasa esok. Bermaksud itu pun boleh dikira sebagai niat. Ya? Tetapi seafdalnya niat yang ustaz ajar tadi. Nawaitu, ya, ataupun sahaja aku berpuasa itu. Boleh, ya? Baik. Seterusnya, rukun yang kedua iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya? Bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Berarti waktu siang, ya? Sepanjang waktu siang. Maksudnya kalau dia melakukan salah satu daripada perkara yang membatalkan puasa waktu siang, maka batal puasa dia kerana dia melanggar syarat-syarat rukun puasa tu. Rukun ni tak boleh tinggal, ya? Macam rukun solat juga, kan? Ya? Al-Fatihah, suratul Fatihah rukun, tapi dia tak baca suratul Fatihah, dia sembahyang, dia solat sampai habis, maka batal kerana dia meninggalkan satu rukun. Sama dengan puasa. Kalau dia melanggar syarat rukun, ya, dia melakukan salah satu perkara yang membatalkan puasa, maka batallah puasa dia. Ya? Jadi oleh kerana rukun ni menahan diri pada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka ustaz akan bincangkan dengan kamu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya? Baik, yang pertama, ya, di antara perkara yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu dalam rongga badan. Apa rongga badan? Rongga badan ni ada 5. Ya? Hidung, telinga, mulut, dubur dan kubul. Kubul tu lubang kemaluan lah, ya. Baik. Jadi tak boleh masuk sesuatu pun ke dalamnya. Ya? Jadi kalau makan, makan dah masuk dalam mulut, batal. Minum, batal. Kalau isap okok, ada pakcik-pakcik, ayah kita pun kalau boleh jangan isap okok, kan? Kita larang dia, ya, tak baik untuk kesihatan. Tapi kalau isap okok, batal puasa. Ataupun ambil guli tengok bukan makanan, telan juga, batal juga puasa. Kerana memasukkan sesuatu ke dalam rongga badannya. Sama dengan korek telinga dengan hidung ni, banyak perbahasan ulama. Tapi untuk sekadar tahap kamu, pengetahuan kamu, kalau boleh, kalau nak bersih kot luak-luak ni, tak apalah.
ya, hidung kot gatal-gatal. Tapi kalau dalam sangat, kalau boleh kita elakkan. Bimbang-bimbang boleh membatalkan puasa kita. Banyak perbahasan ulama, Ustaz tak mau panjangkan di sini, ya. Baik, kemudian masukkan ubat melalui lubang dubur, boleh membatalkan puasa. Ubat ke, pensel ke, apa ke, kerana memasuki sesuatu dalam rongga badan. Ini juga pun perbahasan ulama yang banyak. Tapi kalau kita cucuk atas kulit, cucuk ubat atas kulit, kan, cucuk sini ke, ya, cucuk sini demam ke, cucuk sini, tak apa, sebab dia bukan rongga badan. Itu cara dia. Titik ubat mata dalam mata kita, batal tak puasa kita? Tidak, dia bukan rongga badan, kan? Jadi itulah di antaranya perkara yang pertama, itu membatalkan puasa masuk sesuatu dalam rongga badan kita. Baik, yang kedua, iaitu kemudian sebelum Ustaz pergi lebih jauh, telan air liur. Telan air liur boleh tak? Boleh tak? Boleh, tidak ada masalah, sebab memang air liur ni memang selalu dalam mulut kita dah. Dah kebiasaan dah kita telan. Ya, yang tak boleh apa? Kita kumpul air liur banyak-banyak, telan. Maka batal puasa kita. Ataupun kita berdiam, keluar gelma daripada dada kita terus sampai ke mulut kita. Bila sampai ke mulut, ada gelma tu, kita malu nak ludah, kita telan dengan sengaja, batal puasa kita. Okey. Jadi semua ini perkara membatalkan perkara yang membatalkan puasa ni, semua sekali kalau dilakukan dengan tidak sengaja, tak sengaja, tak batal puasa. Contohnya bangun pagi terlupa kata puasa, terus pergi makan. Kan, masuk makanan, masuk melalui rengkung kita kan, rongga kan, masuk dalam perut kita. Tiba-tiba kita sedar, aku puasa. Tadi ni kita terlupa. Maka tidak batal puasa kita. Tapi kalau saja-saja buat lupa, buat lupa lah. Itu kita sengaja. Batal puasa kita. Bila batal, habislah ganjaran pahala pada hari itu. Habis terus. Rugi sangat-sangat. Okay? Jadi jaga elok. Okay, baik. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau muntah tak sengaja, dia memang selalu muntah. Kalau tengok benda sikit, tengok dia muntah. Itu tak apa. Tapi kalau dia saja-saja muntah, contohnya dia ada jolok dalam mulut dia. Jolok. Muntah. Maka batal puasa dia. Baik, yang ketiga, gila. Gila ni walaupun sekejap gila, maka batal puasa dia. Yang keempat, pengsan. Pengsan sepanjang hari. Bila tu? Bermaksud sebelum waktu subuh lagi, sebelum masuk subuh, dia dah pengsan. Kemudian dia pengsan, dia sedar bila? Selepas buka puasa. Masuk waktu maghrib baru dia sedar. Maka puasa dia tidak ada pada hari itu, batal puasa dia. Tapi kalau dia tak sedar sebelum subuh, dia jaga. Tengah hari dia jaga, dia sedar balik pengsan dah. Jadi dia tak makan apa-apa lagi, dia boleh tahan sampai waktu maghrib, maka dikira puasanya. Disebut sebagai pengsan sepanjang hari. Okey, baik. Yang seterusnya, yang kelima ni keluar darah haid ataupun keluar darah haid lah, untuk anak-anak murid Ustaz ni ada jam 4, 5, 6 tu kan, yang perempuan tu kan, keluar darah haid walaupun tinggal lagi 5 minit nak buka puasa. Kan? Tiba-tiba keluar darah. Pergi tandas, keluar darah. Maka batal puasa dia. Jangan nak teruskan lagi. Okey, baik. Yang kemudian, yang seterusnya, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ini untuk orang lelaki lah. Kalau tak sengaja, contohnya dia tidur malam. Dia tidur bukan malam lah. Malam tak puasa. Dia tidur siang tu. Tiba-tiba dia jaga. Keluar air mani. Maka tidak batal puasa dia kerana dia tidak sedar. Kalau nak sembahyang, dia kena mandi wajib lah. Okey? Baik. Jadi itulah di antaranya perkara-perkara yang membatalkan puasa, termasuk dalam rukun, iaitu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi kita kena jaga dua benda ni, maka sempurnalah puasa kita. Okey, baik. Jadi untuk akhirnya, Ustaz ingin menasihati untuk memberi sedikit semangat kepada murid-murid darjah 1, darjah 2, darjah 3 yang baru nak bermula puasa. Sabar ya. Kalau boleh, kita mesti ada keinginan nak puasa juga. Sebab apa? Sebab bukan senang. Ramadan datang setahun sekali saja.
Macam Ustaz katalah, dia datang dengan tawaran yang hebat. Kalau kita tak ambil, rugi. Ya. Kalau kita puasa, kita pun dapat, ibu kita pun dapat, ayah kita pun dapat. Ya. Bagaimana? Kalau boleh berpuasa sampai tengah hari pertama, okey. Esok sampai pukul 3, esok pula sampailah kita dapat sempurnakan satu hari. Ya. Cuba dengan sedaya mungkin. Ya. Okey, tengok. Ini Ustaz nak tunjuk satu. Khusus untuk murid tahun 1, 2 dan 3. Tengok. Ini ya. Ustaz belajar bersungguh-sungguh. Nak kuasai ini. Macam kamu juga. Maksudnya berpuasa ni kena bersungguh-sungguh. Akhirnya kamu akan berjaya puasa dengan lebih baik. Ya. Tengok. Ustaz buat satu sini. Okey, ini Ustaz berlatih lama untuk mendapatkan hasil yang baik. Okey. 1, 2, 3. Okey. Jadi itu saja ya untuk Tazkirah Ramadan siri 2 untuk kali ini. Insya-Allah kita bertemu lagi. Ustaz minta maaf kalau terkasar bahasa dan sebagainya ya. Sebarang komen ataupun saranan atau penambahbaikan kepada video ini boleh maklumkan kepada Ustaz, insya-Allah. Ustaz akan buat penambahbaikan dengan lebih baik, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.